Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya diutuskan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Ahad yang ketiga, anjuran surah Ar-Rahim Perisin 15 Putrajaya, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 177. Ini adalah sambungan daripada perbincangan pada kuliah dalam bulan September yang lalu, iaitu tentang isu membaca doa kunut pada solat subuh yang tadi, yang dibaca oleh imam ketika kita solat maghrib tadi, bangkit daripada rakaat terakhir. Itu namanya kunut nazilah, kunut yang dibaca kerana berlakunya sesuatu musibah, sesuatu perkara yang besar dalam kehidupan umat Islam, lalu kita melakukan kunut nazilah. Tapi yang dibincangkan di sini adalah kunut subuh, yang walaupun di negara kita ini adalah satu amalan yang biasa diamalkan di mana-mana pun, di surau, di masjid, di rumah sendiri pun, tetapi sudah ada kekeliruan yang ditimbulkan oleh golongan tertentu yang mana mereka mendakwa bahawa membaca kunut pada salat subuh itu adalah bid'ah. Bid'ah dengan erti kata perkara yang dilarang, bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Sehingga kan pernah ada orang membuat posting Facebook, kata dia, syukur alhamdulillah akhirnya saya berjaya juga meninggalkan kunut subuh. Beria dia, bersyukur kerana tinggal kunut subuh. Kenapa? Kerana sudah masuk dalam fikiran dia bahawa baca kunut subuh tu bid'ah yang sesat. Jadi bila dia tinggal bid'ah yang sesat, dia bersyukur. Dan satu kejadian yang sampai kepada kami adalah satu orang tokoh yang dia berpendirian bahawa kunut subuh ni adalah bid'ah. Dia sehingga berpesan kepada imam di sebuah surau supaya bila salat subuh nanti imam jangan baca kunut. Tapi imam ini ada kebimbangan sebab memang di situ biasa baca kunut. Jadi imam tanya kepada yang berkenaan, habis itu kalau jemaah tanya saya, jadi macam mana ustaz? Jadi jawab dia, imam cakaplah, imam lupa. Jadi dia ajak imam supaya berbohong. Sedangkan berbohong itu tidak ada khilaf,
hukumnya haram. Sedangkan baca kunut subuh ini masalah khilafiyah, masalah yang para ulama sendiri mereka berbeza pandangan. Jadi kita telah lihat dalam kuliah yang lalu, iaitu kalau menurut ulama mazhab Syafi'i, membaca kunut ketika solat subuh hukumnya adalah sunat ab'ad. Kan sunat dalam solat ada sunat ab'ad, ada sunat hay'ah. Apa beza dia? Kalau sunat hay'ah tinggal tidak disunatkan sujud sahwi. Sementara kalau sunat ab'ad, kalau kita tinggal disunatkan kita sujud sahwi. Ini kita refresh balik ya. Jadi apakah dalil yang menjadi sandaran mazhab Syafi'i mengatakan sunat? Iaitu hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau menyebutkan dengan jelas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u alaihim summa taraka fa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqa dunya. Jadi maksud daripada hadis ni memang on the dot, betul-betul tepat pada isu dia, iaitu beliau memberitahu bahawa Nabi SAW baginda berkunut selama sebulan, berdoa ke atas mereka. Berdoa ke atas mereka berarti mendoakan keburukan. Alaihim tu maknanya buruk. Kalau yad'u lahum, berdoa untuk mereka maknanya baik. Yad'u alaihim, mendoakan keburukan. Kepada siapa? Kepada sekumpulan kabilah Arab yang membunuh lebih kurang 70 sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, dibunuh oleh mereka. Lalu Nabi SAW berkunut mendoakan moga Allah turunkan, hancurkan mereka ini, balakan mereka ini. Summa taraka, kemudian Nabi SAW meninggalkan kunut tersebut. Kenapa? Kerana datang wahyu daripada Allah Ta'ala melarang baginda daripada mendoakan kehancuran tadi. Fa ammas fi subhi, adapun ketika solat subuh, maka baginda tidak putus-putus melakukan doa kunut sehinggalah baginda meninggal dunia. Jadi kan jelas, kalau yang tadi yang ditinggalkan tu kunut nazilah, mendoakan kehancuran kepada kabilah Arab tadi, Allah tidak izinkan. Tetapi kalau kunut subuh, kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW tak pernah tinggal sehinggalah baginda meninggal dunia, baginda masih mengamalkan kunut subuh. Jadi ini jelas. Habis kalau dah jelas macam ini, kenapa masih ada khilaf? Kerana ada dalil-dalil lain yang menunjukkan sebaliknya. Ada sahabat Nabi yang bila ditanya oleh anaknya tentang kunut subuh, dia kata, ya bunai, bid'ah. Dia kata, wahai anakku, kunut subuh ni bid'ah. Jadi ada ulama yang menerima dalil tadi, maka mengatakan tidak sunat sebab perkara bid'ah. Sementara yang menerima hadis yang kita baca tadi, iaitu mazhab Syafi'i, mengatakan sunat. Jelas Nabi tak pernah tinggal. Jadi macam mana pula dengan yang katakan bid'ah tadi? Ulama yang menerima hadis yang adanya kunut subuh mengatakan bahawa sahabat tadi terlupa. Kerana lupa ini boleh berlaku kepada seorang manusia, dan walaupun sahabat tu kita kata adil, adalah mereka itu diterima, tetapi bahawa mereka itu boleh lupa tidak mustahil. Lebih-lebih lagi riwayat menunjukkan kunut subuh ini bahkan diamalkan oleh para sahabat khulafa ar-rasyidin, amalkan, sahabat-sahabat besar amalkan. Jadi kemungkinan lupa itu tinggi. Jadi ini menyebabkan berlaku khilaf. Dan melalui hadis ini di muka 136, doa yang ditinggalkan oleh baginda SAW itu adalah kunut nazilah, bukannya doa kunut biasa yang diamalkan dalam mazhab Syafi'i, bahkan disokong oleh riwayat yang lain. Iaitu daripada, kalau tadi daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat ini daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi salati subhi fi raq'ati tsaniyati rafa'a yadayhi fayad'u bihadzal du'a Allahumma hdini fi man hadait ila akhirih. Adalah Nabi SAW apabila baginda mengangkat kepala baginda dari rukuk, kita panggil iktidal, pada salat subuh, bukan salat lain, salat subuh, bila pada rakaat yang kedua. Lalu baginda SAW mengangkat kedua belah tangan baginda, lalu baginda berdoa dengan doa ini,
Allahumma hdini fi man hadait, sehinggalah akhir ya, sebagaimana yang kita selalu baca. Jadi ini pun dalil yang menyokong adanya doa kunut subuh. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan, mazhabuna annahu yustahabul kunutu fiha sawa'un nazalat an lam tanzil. Mazhab iaitu pegangan kami, pandangan kami mazhab Syafi'i adalah disunatkan kunut pada salat subuh, sama ada nazalat berlaku sesuatu perkara musibah atau tak berlaku. Kalau subuh sunat. Kalau salat lain, kalau tak berlaku musibah tak sunat. Wa bihadza qala aktsarus salaf, dan yang mengatakan sunat baca kunut subuh ini adalah kebanyakan generasi salaf. Generasi umat Islam yang awal-awal kebanyakannya berpegang sunat kunut subuh. Wa man ba'dahum, bahkan yang selepas daripada salaf pun mengamalkan kunut subuh. Au kasirun minhum, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, kalau tidak majoriti sekalipun, maknanya ramai daripada kalangan salaf yang mengamalkan kunut subuh. Siapa? Wa mimman qala bihi Abu Bakr as-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman wa Ali wa Ibnu Abbas wal Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Antara yang berpegang dengan sunatnya kunut subuh ni, mengamalkan kunut subuh ini adalah khulafa ar-rasyidin, iaitu Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, Sayyidina Umar al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi sampai nak katakan bid'ah sesat tu, hati-hatilah. Soal khilaf itu kita terima, ya. Tapi sampai nak menyesatkan orang yang baca doa kunut subuh dengan adanya riwayat diamalkan oleh para sahabat yang besar tadi adalah satu perkara yang tidak sewajarnya, ya. Jadi kita sambung di sini. Syekh Jadul Haq, Ali Jadul Haq, salah seorang Syekhul Azhar, mengatakan dalam kitabnya Al-Qunut Baina Syar'iyyah wal Bid'ah. Apa hukum baca doa kunut ni? Adakah disyariatkan ataupun adakah bid'ah? Jadi disebutkan di sini. Faman qanata fi salati subhi ba'da ruku'i, barang siapa yang membaca doa kunut pada salat subuh selepas bangkit daripada rukuk, yakni rakaat yang kedua, faqad ittaba'a sunnatan waridatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah mengikut sunnah yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ittaba'a ashabuhu min ba'dihi, dan para sahabat juga mengamalkan sunnah Nabi tadi. Wa amila biha a'immatul mujtahidun, dan ulama-ulama mujtahid, imam-imam mujtahid juga beramal dengan kunut subuh. Wa fuqaha'un wa muhaddisun, dan ahli-ahli fiqh dan juga ahli-ahli hadis juga berpegang dengan kesunahan, ya, membaca kunut subuh. Jadi tak perlu dipolemikkan, mendikhilaf. Jadi masing-masing taklidlah dengan mazhab masing-masing. Yang bertaklid kepada mazhab yang kata sunat, baca dapat pahala, tak baca sembahyang masih sah. Itu nature benda sunat. Kalau rukun, tak sah lah kalau tinggal. Sementara yang bertaklid kepada mazhab yang mengatakan tidak sunat, tidak baca. Kerana tak sunat, tak payah baca. Tapi kalau sampai yang ini membid'ahkan yang sana berbalah dengan yang sini, semata-mata isu kunut subuh, itu tidak sewajarnya berlaku. La yunkaru al-mukhtalafu fihi. Itu kaedah dia. Tidak diingkari perkara yang ulama khilaf. Wa innama yunkaru al-mujma'u alaihi. Hanya saja kalau kita nak ingkar, nak larang, nak marah, itu perkara yang ulama telah ijma', kata haram, kata tak boleh buat, yang itu kita kena ingkar. Seperti itulah Jabatan Mufti Wilayah dah keluar tu, yang Coldplay tu. Coldplay tu tak patuh syariah. Nak tengoklah, tapi tanggung sendirilah. Kalau yang ambil prihatin dengan hukum, jangan terlibat dengan perkara maksiat macam itu. Yang itu ingkar lah, nak ingkar. Nak larang, nak protes, silakan. Itu tidak ada khilaf. Kemudian, bagaimana pula yang mengatakan tak berkunut? Iaitu riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, buku 198, ya. Annahu alaihi salam qanata fi salati fajri syahran summa tarakahu. Adalah Nabi SAW bagi dia berkunut dalam salat subuh, salat fajar ni mana salat subuh, sebulan. Kemudian bagi dia meninggalkannya. Jadi seolah-olahnya bercanggah. Riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Nabi tak pernah tinggal kunut subuh sampai Nabi wafat. Riwayat Sayyidina bin Mas'ud radhiyallahu anhu menunjukkan Nabi kunut subuh sebulan je. Lepas tu Nabi dah tak buat. Itu macam mana ni? Inilah yang dikatakan seni yang dipakari oleh para alim ulama, dinamakan tariqatul jam'i wat taufiq. Macam mana nak menghimpun dan nak menselarikan antara dalil-dalil yang sepintas lalu bercanggah satu sama lain. Jadi di sini digunakan kaedah dalam usul fiqh, yuqaddamul musbitu 'alan nafi. Kita bagi priority, kita bagi kekuatan kepada dalil yang menetapkan berbanding dengan yang menafikan. Kenapa? Kerana yang menetapkan dia ada knowledge tentang apa yang berlaku. Sedangkan yang menafikan semata-mata menunjukkan dia tidak ada pengetahuan tentang perkara tersebut. Contoh misalnya ada ahli jemaah kita yang selalu datang ke surah Ar-Rahim, lalu hari ini ada orang tanya, katalah haji sekian datang tak kuliah malam ni? Jadi seorang jawab tak datang. Saya tak nampak pun dia tak datang. Seorang lagi jawab, datang. Ada duduk sebelah saya pun. Jadi didahulukan yang mengatakan ada tadi. Kerana dia tahu. Yang mengatakan tak ada, pada knowledge dia tak ada lah. Sebab dia tak nampak. Tapi yang ini ada lebih daripada knowledge yang tadi. Sebab dia nampak. Dia tahu. Itu satu kaedah. Dan yang kedua, sebenarnya boleh reconcile antara dua riwayat yang nampak berbeza ini. Iaitu yang sebulan kemudian tinggal tu adalah yang nazilah tadi. Yang ada elemen mendoakan bencana kepada kabilah Arab tu. Manakah Nabi buat setiap solat, termasuk solat subuh. Jadi tapi bila datang larangan daripada Allah Ta'ala, lepas sebulan Nabi dah tak doa lagi. Sebab kita nak reconcile dengan riwayat yang mengatakan kalau kunut subuh Nabi tidak pernah tinggal. Jadi tapi kita tidak boleh menghapuskan khilaf. Bila dah khilaf kita terima. Kita berlapang dada di situ. Jadi ada orang dia kata, oleh kerana saya ni belajar hadis, maka saya tahu kalau riwayat ni daripada siapa, maka ia dhaif. Maka sebab itulah dalil yang dipegang oleh mazhab Syafi'i itu dhaif, tak kuat. Itu hanya ijtihad ulama. Yang kamu sebut, kata kalau si fulan meriwayatkan daripada si fulan, maka natijahnya dhaif, itu masih ijtihad. Maka ijtihad tidak akan membatalkan ijtihad lain. Kalau setakat kamu belajar hadis di zaman kita sekarang, tidak sampai mengatasi kepakaran ulama-ulama hadis yang dahulu. Kepakaran mereka juga tidak sampai membatalkan khilaf. Khilaf itu kekal. Cuba lihat. Mazhab lain, mazhab Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah. Walaupun Imam Abu Hanifah ni seorang tokoh yang dihormati oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jangan layanlah Muhib Khawli. Muhib Khawli itu dia tak tahu benda. Dia kata Imam Abu Hanifah tu tak pandai hadis, Imam Abu Hanifah tu menghalalkan zina, Imam Abu Hanifah tu mati kafir. Itu yang difatwakan sesat oleh Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Jadi orang jahil, bukanlah jahil 100%, ada juga mengaji, ada belajar ilmu, tapi sikit. Jadi kita ketepikanlah pandangan orang macam itu. Tapi orang alim macam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sangat hormat kepada Imam Abu Hanifah, walaupun berbeza mazhab. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam bab fiqh, semua orang terhutang budi dengan Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Dan begitu pun beza pandangan. Mazhab Imam Abu Hanifah tidak sunat baca kunut subuh. Guru Imam Syafi'i, Imam Malik, mazhab Maliki mengatakan sunat. Kunut subuh ni sunat, tapi masih beza kerana mereka membaca kunut subuh pertama sebelum rokok. Kita baca lepas bangkit daripada rokok. Dia baca sebelum rokok. Yang kedua dia baca secara sir. Dia tak baca dengan jahar, tak baca dengan nyari. Yang ketiga tanpa mengangkat tangan. Jadi kalau kita tak tahu mazhab Maliki, kita nampak macam tak baca kunut dah. Bunyi pun tidak, angkat tangan pun tidak. Dan sebelum rokok. Mazhab Hambali, kita tengok ya. Mazhab Hambali diasaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah murid Imam Syafi'i.
dan sangat menghormati Imam Syafi'i, sentiasa mendoakan pada guru beliau. Tetapi dalam bab ilmu, bila beliau sudah sampai pada level mujtahid, bila beliau melihat bahawa tidak sunat, fatwa beliau tidak sunat. Jadi menghormati tidak berarti mesti sama pandangan. Jadi akhirnya khilaf ini kekal. Kerana masing-masing ulama yang berbeza pandangan ini mujtahid. Masing-masing layak berijtihad, maka kita yang tidak sampai level mujtahid, kita itu boleh bertaklid kepada mana-mana yang kita belajar. Yang kita tak belajar tak boleh, kerana tak boleh kita ikut sesuatu yang kita tak ada ilmu. Tapi saya nak ikut mazhab Hanafi, boleh. Belajar mazhab Hanafi, taklid mazhab Hanafi. Jangan taklid suka hati. Rasa nak ni, ikut yang ni. Masa ambil wudu, sapu sikit je rambut. Ikut mazhab Syafi'i dah sah. Masa bersentuh dengan isteri, pakai tak batal lah, senang. Jangan ikut nafsu, ikut ilmu. Ilmu itu dengan mengaji. Baik, selesai. Next, di muka surat 179, tajuk subtopik yang ke-12 dalam bab hukum hakam ini, kekeliruan tentang qada solat. Jadi satu masa dahulu tak ada keliru pun, orang awam pun tahu kalau tinggal solat dia qada. Sama ada tinggal tu kerana tertidur ke, tinggal kerana terlupa ke, sengaja tinggal ke, dah tinggal solat wajib, qada. Tetapi kebelakangan ini, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, ada yang ada PhD, ada yang balik pada overseas, bawa satu pandangan, kata dia, yang wajib qada tu kalau tinggal dengan sebab lupa atau tertidur. Yang tu wajib qada. Tapi kalau tinggal dengan sengaja, tak wajib qada. Tak qada pun. Habis nak buat macam mana? Taubat je lah, taubat. Jadi, kalau sengaja, tak qada. Kalau tak sengaja, qada. Ibaratnya kita kalau tak sengaja langgar traffic light, kena denda. Tapi kalau sengaja tak apa, tak payah denda lah sebab sengaja. Kalau orang tu duduk di asrama misalnya, dia balik sembahyang subuh, tengok kawan roommate dia tak bangun lagi solat. Waktu subuh dah habis. Dia pun kejut. Bangun solat. Kau ni kenapa tak solat subuh? Aku tak sedar, kata. Aku sedar-sedar, aku kejut je lah. Daripada semalam aku tidur, aku tak sedar apa. Bangun, solat qada. Yang seorang lagi, aku ni kenapa tak solat subuh? Tak ada, saja, malas. Tak apa, kau tak payah qada. Kau kena taubat lah. Jadi, ini yang berlaku kebelakangan ini. Jadi orang jadi keliru. Orang jadi confused. Kena qada, kau tak kena qada kalau sengaja. Jadi Ustaz Mahdi masukkan, moga-moga confusion, kekeliruan itu dapat dihilangkan. Soalan. Ada pendapat yang mengatakan orang yang meninggalkan solat dengan sengaja tidak perlu qada. Tetapi yang meninggalkannya kerana tertidur atau terlupa, yang itu sahaja yang wajib qada. Apabila dia bangun daripada tidur, dia wajib qada. Atau bila dia ingat, dia wajib qada. Kalau sengaja tinggal, tak wajib qada. Apakah pendapat yang benar dalam perkara ini? Jawapan. Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja wajib mengqadanya dengan segera. Dua-dua wajib. Yang tinggal dengan terlupa wajib qada, yang tinggal dengan sengaja wajib qada. Beza, yang tinggal dengan terlupa itu dia masih ada keluasan dia nak qada bila. Wajib qada. Tapi nantilah qada petang sikitlah. Boleh. Yang tinggal dengan sengaja dia kena wajib qada segera. Terus dia kena qada. Dia berada dalam keadaan sentiasa dia kena qada terus. Jadi itu beza dia. Begitu juga orang yang lupa dan tidur wajib mengqadakan solat ketika kalau dia lupa, maknanya dia dah ingat, atau kalau dia tidur dia dah bangun. Tetapi ini ada keluasan, dia nak qada bila tu. Tapi yang afdalnya qada segera jugalah. Sebab umur kita ni mana kita tahu. Qada petang-petang lah. Rupanya petang bukan qada, orang pelaksanaan jenazah kita. Tak sempat qada. Tapi dari segi hukum, tidak sampai kena segera. Baik, dalil. Diriwayatkan daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, para sahabat ada menceritakan pada Nabi SAW tentang mereka tidur sehingga terlepas solat. Jadi kita dengar hadis ni rasa lega. Ingat aku seorang dia tidur sampai tak solat. Rupanya zaman Nabi pun sahabat pernah tertidur sampai terlepas solat. Tapi
cerita pada Nabi SAW nak buat macam mana. Lalu Nabi SAW bersabda, annahu laisa fin naumi tafritun wa innamat tafritu fil yaqazah. Orang tidur dia tak boleh dikatakan dia cuai. Dia tak sedar. Ya. Orang tidur ni kadang-kadang dia mencederakan diri dia sendiri. Bergolek, jatuh pada katil 2 tingkat. Dia cedera. Nak macam mana tidur? Tak sedar. Jadi tak ada apa kecuaian. Adapun kecuaian ni kalau orang tu jaga. Dia tangguh dia lah, tengok TV dululah, tengok cerita dululah, baca handphone dululah, akhirnya tak solat. Yang tu cuai. Fa idza nasiya ahadun salatan, apabila satu orang tu lupa akan solat, au nama anha, atau dia tertidur sehingga terlepas solat, falisalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia menqadhakan solat itu ketika dia sudah ingat, ataupun maknanya kalau dia tidur ketika dia bangun. Tapi ini cerita orang tidur dengan orang lupa, Ustaz. Tak ada pun cerita orang sengaja. Ustaz kata, ni dalil, bukan Ustaz yang kata, ulama 4 mazhab sepakat bahawa ini dalil mimbab aula. Kalau tak sengaja pun wajib qada, kalau sengaja lebih layak lagi. Datang daripada mana pula mimbab aula ni? Datang daripada otak yang sihat dan bahasa yang betul. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ibu bapa kita yang dah berusia ni, kalau kita ada ibu bapa yang dah berusia, ada orang ibu bapa mati muda, tapi ada orang panjang umur ibu bapa dia dah berusia. Biasanya ibu bapa yang berusia ni dia lebih sensitif berbanding masa dia muda. Jadi Al-Quran jaga, Allah jaga. Orang ibu bapa yang dah tua ni, jangan kita kata kepada mereka, jangan. Itu macam, lah, something yang tak senang lah. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu tengking dia. Jadi, adakah maknanya tumbuk ibu bapa boleh? Sebab Quran tak cerita pun. Quran hanya kata, jangan cakap kasar je. Quran tak cakap jangan tumbuk ibu bapa. Quran tak kata jangan pukul ibu bapa. Kiranya boleh lah. Bukan macam itu. Mimba aula lah. Kalau bercakap kasar pun dah dilarang, takkanlah tumbuk ibu bapa boleh. Tak payah sebut. Dalam siapa yang mengaji ilmu dilalah, sebahagian dia kata kias aula, sebahagian kata bukan kias. Ini dari segi bahasa dah faham dah. Kias ni kalau benda tu tak sama, lalu kita kiaskan, tapi yang dikiaskan tu lebih layak lagi. Maknanya berbanding dengan cakap kasar dengan pukul lah lebih patut haram lagi. Namanya kias aula. Tapi sebahagian mengatakan tidak. Ia adalah fahwal khitab. Jelas daripada percakapan itu sepatutnya dah masuk dah. Tak perlu kias-kias, dah masuk direct dengan percakapan itu. Jadi ini yang disebut oleh para ulama. Hadis ini menunjukkan, kalaulah kerana lupa dan tertidur yang tidak disengajakan, diwajibkan qada ketika ingat dan jaga, maka dari segi fahwal khitab, dia saya sebut tadi dengan percakapan tu dah understood dah, ataupun sesengah mengistilahkan kias aula, kita bandingkan yang ini lebih sepatutnya lagi, atau kias jali, kias yang terang, atau disebut bab al-aula, orang yang sengaja meninggalkan solat lebih-lebih lagi diwajibkan menqadhakannya. Dan ini termasuk dalam kaedah usul fiqh, disebut babut tanbih bil adna alal a'la. Ini satu bab memberi perhatian kepada yang rendah, tapi menunjukkan kalau yang berat lagilah. Yang berat akan masuk lagilah. Baik. Dan disokong oleh hadis Nabi SAW yang mana baginda bersabda, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Hutang Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Jadi orang tu tinggal solat, dia ada hutang dengan Allah Ta'ala, maka dia kena bayar dengan cara qada. Pendapat ulama. Masalah sekarang ada orang dia rasa dia lebih pandai pada ulama. Dia kata nak ikut Nabi kena ikut ulama. Loh, kenapa tanya macam tu? Semua orang pun ikut Nabi. Soalannya nak ikut Nabi mengikut kefahaman ulama atau nak ikut Nabi mengikut kefahaman hang sendiri. Lebih selesalah ikut Nabi ikut kefahaman ulama. Sebab ulama warasatul anbiya. Mereka pakar dalam bidang Quran hadis. Tiba-tiba kononnya nak ikut Nabi atau nak ikut ulama itu tak betul. Dalam Fathul Mu'in,
pada hamish i'anatul talibin disebutkan, wa yubadiru man marra bi faitin. Hendaklah orang yang dia itu telah meninggalkan solat bersegera untuk dia mengqadhakan wujuban, wajib. In fata bila uzrin, kalau dia tinggal tu tanpa ada uzur, fayalzamul qada' fauran, dia kena qada segera. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah taala, walladhi yazharu annahu yalzamuhu sarfa jami'a zamanihi lil qada'. Yang zahir daripada kewajipan ini, maknanya seluruh masa yang dia ada, dia kena gunakan untuk qada salat. Jenuh macam tu Ustaz. Ma ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu. Kecuali waktu yang tak dapat tidaklah. Takkanlah qada salat sampai tak makan. Takkanlah qada salat sampai tak tidur. Takkanlah qada salat sampai tak pergi kerja, sampai tak buka kedai berniaga. Maknanya lain daripada tu. Mana tengok Facebook tak boleh. Baru nak layan Facebook, qada salat dulu. Kalau ikut pandangan dia straight. Sebab dia kena wajib qada segera. Tapi kalau nak makan, makanlah dulu. Kalau nak tidur, tidurlah dulu. Manusia perlu tidur, perlu makan, perlu kerja. Itu buatlah. Tapi lain daripada waktu tu, dia kena gunakan untuk qada. Kecuali yang tak dapat tidak, wa annahu yahrumu alaihi tatawwu. Bahkan jadi haram pula dia buat benda-benda sunat. Dan yang sunat berbanding dengan yang wajib didahulukan. Jadi waktu yang patut kamu guna untuk buat benda wajib, kamu buat benda lain. Walaupun asalnya sunat. Haram tu bukan haram sebab buat benda sunat. Haram sebab meluputkan waktu untuk buat benda wajib. Jadi itu pandangan para ulama. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, ada orang kata, ya bukan saya kata, dia kata, ada ulama yang bagi pandangan macam tu. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menjelaskan dalam kitabnya beberapa mutiara yang bagus lagi indah atau beberapa masalah yang penting lagi mudah. Wajib diqadha salat fardu yang luput dengan sengaja atas mazhab imam yang 4 dan jumhur. Dan tiada yang menyalahi melainkan setengah daripada ahli zahir. Mazhab Zahiriyah ada yang berpandangan, gambar dia ambil zahir. Zahir hadis kata lupa atau tertidur. Dia ambil zahir je lah. Tapi kita taklid mazhab Zahiri lah. Dan tiada syak pada bahawasanya yang muktamad, yang dipegang adalah mazhab jumhur. Dan tiada harus, mana tak boleh kita taklid akan ulama' yang mengatakan tidak wajib qadha. Taklid ulama' pun tak boleh. Apa sangat taklid Dr. PhD. Taklid ulama'. Kira mazhab Zahiri itu salah satu mazhab yang besar satu masa dahulu. Kerana khilaf itu tiada muktabar. Dan kerana bersangatan dhaifnya. Dan menyalahi ia akan qiyas aulawi. Jadi bukan semua khilaf tu kita boleh angkat sebagai muktabar. Macam doa kunut tadi, khilaf muktabar. Jangan komplain orang tak baca kunut, jangan komplain orang baca kunut. Sebab khilaf tu muktabar. Adapun khilaf tak wajib qadha solat yang dikatakan sengaja ini, bukan khilaf yang muktabar, sebagaimana yang disebutkan, walaisa kullu khilafin jaa muktabar. Bukan semua khilaf itu khilaf yang muktabar. Illa khilafun lahu hazzun minan nazar. Kecuali khilaf yang ada habuan daripada segi dalil dan juga hujahnya. Jadi dah masuk waktu isyak. InsyaAllah kita sambung di muka surat 183. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.